pelajar, imam dan juga mualim ialah mereka yang terkorban. Because they don't want us Muslims here in Europe. Segalanya bermula melalui Helmi Ashley, pemuda Melayu yang bertemu jodoh dengan seorang gadis Bosnia, Bedria Isakovic. Cerita Helmi mengenai Bosnia menggamit jiwa untuk mendekati negara Islam Eropah itu. Orang Bosnia secara keseluruhannya mereka lebih mementingkan budaya dia yang lebih kepada adab. Mereka lebih menjaga adab mereka walaupun keluar di rumah, terutamanya wanita Muslim kan. Dan kalau mereka ada orang datang rumah, dia orang tak segan silu keluar barang-barang yang ada simpan kat dapur, dia bagi makan walaupun dah tak ada makanan pun dia keluar juga. Bedria sebelum ini menuntut di sebuah institusi pengajian di Sarajevo, Gazi Husrev Bekova Medresa. Kada je bio rat, ja sam imala 2 godine, tako da se ne sjećam, ali po pričama mojih roditelja, dede, nene, bilo je veoma teško vrijeme. Mnogo ljudi je umiralo u Srebrenici, 10.000 genocid. U Zenici ljudi toliko nisu osjetili rat jer većinsko stanovništvo su muslimani, ali bilo je dosta ljudi gladni kad nije bilo hrane i bilo je veoma teško vrijeme. Cerita mengenai Bosnia sudah lama tidak didendang setelah konflik berakhir. Setiap kali berbicara tentang Bosnia, tak dapat lari dari imej dan gambaran perang. Sedangkan pembangunan terkini dan tambahan ilmu Islam di sana juga harus diterokai. Thank you for having us. Okey, terima kasih. InsyaAllah, kita jumpa lagi nanti. Okey, selamat jalan Fitri. Kita doakan kami selamat Selamat semuanya. Okay. Assalamualaikum. Salam. Buah tangan Bedria untuk keluarganya, kami terbangkan bersama hasrat suci meninjau institusi madrasah di sana. Bedria berasal dari Nemila, sebuah kawasan luar bandar dalam wilayah Zenica yang majoritinya dihuni penduduk beragama Islam. 2 jam perjalanan dari Sarajevo untuk sampai ke sini. Kehidupan umat Islam di sini sederhana. Ramai anak muda yang telah berhijrah ke luar negara untuk mencari pekerjaan. Yang tinggal sebahagian besarnya orang dewasa dan warga emas yang melakukan kerja-kerja kampung. Suasana di sini tenteram dan harmoni. Pertemuan dengan keluarga Bedria, terutama bapanya Sakib Isakovic, membuka laluan mengenali Bosnia dengan lebih mendalam. Sakib ialah anggota polis yang telah 20 tahun berkhidmat dan pernah menumpahkan keringat dan jasa ketika perang berlarutan. Kembara madrasah akan dibantu oleh abangnya Nusret dan sepupunya Kemal yang fasih berbahasa Inggeris. Cenderahati dari Bedria memulakan episod pengembaraan madrasah. From Bedria yang ini. Bosnia-Herzegovina, sebuah negara pergunungan yang indah memukau mata memandang.
Namun di sebalik keindahan ini, pastinya ramai yang tak dapat melupakan kisah sedih yang pernah berlaku di negara ini. Ribuan warganya pernah dibunuh dan diusir dengan kejam hanya kerana mereka berakidah kepada Islam. Selepas 20 tahun, generasi mudanya bertanggungjawab untuk membina kembali syiar Islam, berteraskan ilmu di gerbang madrasah. Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina, berkembang maju sebagai kota pelancongan popular di rantau Balkan. Sarajevo hari ini penting sebagai destinasi budaya di Eropah Timur. Walau tanpa bangunan tinggi pencakar langit, ketenangan dan kesederhanaannya sudah cukup menjadi pesona tersendiri, terutama tinggalan Empayar Ottoman yang begitu klasik. Dalam senyuman Sarajevo, tragis perang tak dapat dilupakan. Ia diratap sehingga kini. Sejarah menyaksikan lebih 100,000 umat Islam dibunuh kejam dalam siri pembersihan etnik secara sistematik. Bandar ini pernah mencipta mimpi ngeri. Kubur besar yang menanam hidup-hidup manusia dan asap pekat akibat berilah senjata sukar diterjemahkan penderitaannya. Darah dan air mata berhamburan menjadi azab kesengsaraan. Sehingga kini, ia terus-terusan menghantui kehidupan dan jiwa. Osjećam, nekad doživim traume doživljavam. Gledajući slike ispred svojih očiju, događanja na prvim borbenim linijama. Kesan tembakan contohnya masih dapat dilihat sehingga hari ini. Apatah lagi kesan yang pedih terluka, kehilangan insan yang tersayang. Nusrit dan Kamal membawa saya ke kawasan pergunungan Gondi Vakuf, kira-kira sejam perjalanan dari Nemela. Pemandangan di sini sungguh indah dan mengasyikkan. Panorama alam saujana mata memandang. Di sini, saya bertemukan dengan seorang qari yang juga imam masjid bernama Saudin Luzic. Kawasan perkampungan di sini bersih lagi indah. Cuaca musim panas masih terasa dingin. Kawasan majoriti Islam ini dipenuhi kehidupan tradisional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara merdu imam ini begitu memujakan. Dok sam bio dječak, znači dok sam išao u osnovnu školu, osjetio sam i gajio sam znači želju da upišem srednju islamsku školu koja se kod nas zove medresa. Kao što je rekao, znači odgoje sam u porodici gdje se praktikuje islam i tako da mi nije bilo teško da se odlučim za ovaj poziv pozivanja, znači ljudi u vjeru, poziv znači ljudi u islam i u džamiju. Tanggungjawab Saudin bukan hanya imam, malah mengajar ilmu agama kepada kanak-kanak. Walau tanpa kelas formal seperti di tempat lain, ia tetap memberi manfaat yang bukan sedikit kesannya.
Kelas seperti ini diadakan pada setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Ia bagi memberi peluang kepada anak muda mendalami ilmu agama secara konsisten. A ovdje izuzetno, znači, ljudi respektuju imame i respekt muslimana, znači, naših stanovnika prema nama imamima je na izuzetno velikoj razini. Kelas seperti ini amat penting untuk memberi asas agama kepada generasi baru. Sekurang-kurangnya, rukun iman dan Islam dapat disempurnakan dalam kehidupan. Zato što ja volim učiti svašta o vjeri. Me interesuju i svaki put kod kuće imam nekakvih knjižica, ja učim to, čitam. Saudin sebenarnya adalah abang ipar kepada Badria yang berkahwin dengan Sedia, anak kedua Sakib Isakovic. Pasangan ini menanti hari menyambut kelahiran cahaya mata pertama mereka, melengkapkan lagi keluarga Islamik dan bahagia Sakib Isakovic. Kami kemudiannya ke Visokov, tempat Kemal menuntut ilmu. Di sini terserlah keindahan Madrasah Osman F. Rezovic yang telah pun dibina pada tahun 1992. Generasi Bosnia yang terdidik dengan ilmu, pendidikan dan Islam tidak melihat keperluan untuk mereka bermusuh dan bercakaran dengan sesiapa. Sebaliknya, bertekad dan berjuang dengan ilmu, iman dan Islam untuk membuktikan kepada dunia bahawa inilah dia kedamaian Islam yang sebenar. Madrasah Osman F. Rezovic umpama sekolah berasrama penuh untuk pelajar cemerlang. Hanya yang terpilih layak belajar di sini. Bangunan ini yang berdiri ketika Perang Bosnia masih berlarutan. Sumbangan dunia luar membolehkan institusi ilmu ini berdiri kukuh sehingga ke hari ini. With the help of education and with the help of schools like this, who makes from you not just educated man, who makes from you a better Muslim and a better man, they will help our future, and maybe we will see brighter future. Pelajar perintis terbaik di sini kini memikul tanggungjawab sebagai pengarah madrasah Osman Rezovic. Hampir seluruh hidupnya diabadikan untuk kampus tercinta ini. Being a Muslim, especially being European Muslim in the modern times, and trying to give the students the Islamic education is not easy. And that's the reason why our school is situated out in the suburbans. We are something around 45 minutes from the city capital and something around 10 minutes by car from the closest city. And in this peaceful area, we are trying to combine the tradition and modernity and to try to give the best from both to our students. Kemal kemudiannya memperkenalkan adiknya Ibrahim yang juga pelajar madrasah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. I loved Quran. I loved playing Quran, and I seriously understand this our religion, Islam. And I saw what a lot of youngs do on the streets today. And I decided I will go to madrasah. Pertemuan ini amat indah dan bermakna. Lebih-lebih lagi, ia berlaku di Masjid Malaysia. Masjid ini adalah sumbangan rakyat Malaysia melalui ikhtiar Kedutaan Malaysia di Bosnia bersama pendakwah-pendakwah selepas perang berakhir. Saya sendiri kagum dengan pemikiran matang Ibrahim walaupun usianya baru menjangkau 15 tahun. Some people don't want to learn anything, they just want to live nice. They want to have a lot of money, good cars, good house. They don't care about nothing.
They gave their children good phones, bicycles, computers. They gave them to play games all day, and it's a sad thing for me because we have a lot of good things to spend. Sadaqallahul Azim. Pembela tanah air dan agama yang gugur sebagainya disemadikan di Memorial Kovaci, Sarajevo. Kawasan ini dijaga rapi dan tidak pernah sunyi dari kunjungan penziarah yang hadir bersama doa dan kenangan silam. Kebanyakan madrasah utama terletak di Sarajevo. Madrasah ini satu daripada 6 madrasah utama di Bosnia. Madrasah Gazi Husrev Bekova. Madrasah inilah tempat Bedria pernah menjadi segulung ilmu dalam bidang undang-undang Islam. Madrasah ini dipercayai wujud sejak zaman Empire Ottoman dan pernah bermandi darah. Di dinding madrasah ini ada sejumlah nama yang kebanyakannya ialah para imam, pelajar dan juga muallim yang terpatri di dinding ini. Mereka meninggal dunia pada tahun yang hampir sama, iaitu 92 dan juga 93. Dan sebenarnya mereka di sini, pelajar, imam dan juga muallim, ialah mereka yang terkorban, ditembak dan juga syahid dalam peperangan penting di Bosnia. Walaupun madrasah ini pernah digempur, nadi perjuangannya tidak pernah tercedera. Kaum wanita Bosnia juga tidak ketinggalan menimba ilmu di sini demi kemajuan yang seimbang. Selain mempelajari asas agama, mereka diberi pilihan menguasai ilmu moden selaras tuntutan zaman. Apatah lagi dalam arena persaingan bumi Eropah yang begitu kompetitif. It doesn't matter if a woman is Muslim or not, it's very important to be educated, especially for us, because after this war and everything that happened to Bosnia the past few years, it's very important to have that kind of knowledge and education that this school offers. And as I said, it's the best opinion for everyone that wants to be educated in that kind of way. Madrasah ini bersambung dengan sebuah masjid di kawasan tumpuan pelancong Bashar Shia yang juga lokasi sejarah dengan panorama Eropah Timur zaman silam. Seperti umat Islam seluruh dunia yang lain, Ramadan begitu istimewa di Bosnia. Kini mereka bebas menonjolkan identiti mereka sebagai Muslim dan menegakkan syariat termasuk berpuasa. Antara ciri istimewa warga Bosnia ialah keakraban dalam ikatan keluarga dan ketulusan dalam melayani tetamu walaupun hidup mereka sederhana. Baik, sebentar lagi waktu berbuka puasa dan sememangnya antara waktu yang paling menggembirakan bagi setiap mukmin ialah waktu berbuka puasa kerana di sini melatih tentang kesabaran, keimanan, juga paling utama bagi keluarga ialah tentang semangat muafakat dan juga jemaah. Itulah permulaan bagi segala kecemerlangan. Kamal, doa fa iftar. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika. Tidak seperti zaman sebelum kemerdekaan, amalan agama begitu terhad dan terkongkong. Kini, nikmat iman, Islam, ukhuwah
begitu dirasai. Dobri osobina koje sam ja zapazio nakon ovoga rata u naše institucije, vlada, znači možeš ući i da kažeš Assalamu alaikum. Bosnia-Herzegovina akan subur dengan syiar Islam selagi ilmu kekal terpahat dalam persada iman dan takwa. Ljubav svoju ti si dijelio, rukom svojom sve si uvijek milovao, putem kojim ti si prošao. Nurli stope tvoje ljubimo, Ahmede, nure aršile, Mustafa, Seyyidul Kevneyn, Muhammede, Emine Vahillah, wa khatam